Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar saya, iaitu dari kelas 2 Topaz, 2 Amethyst dan 2 RKD. Okey, last week kita dah belajar bab 1. Saya suruh awak buat nota. Dan kali ni saya nak kita bincang sikit, saya buat ringkasan untuk nota yang awak dah buat last week tu. Okey, so kita pergi kepada bab 1. Okay, bab 1, Kerajaan Alam Melayu. Okey. Kerajaan Alam Melayu ni merangkumi kepulauan dan tanah besar. Tengok kat sini. Tengok dekat sinopsis ni. Okey, daripada Alam Melayu ni muncul banyak kerajaan-kerajaan yang masyhur seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Okey, kesemua kerajaan-kerajaan ni awak wajib untuk tahu dan hafal Hafal setiap kerajaan ni. Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Semua kerajaan ni awak kena ingat dan awak kena hafal sebab kerajaan-kerajaan ni awak akan belajar bersambung-sambung pada bab yang berikut-berikutnya. So awak kena ingat. Okey. Kerajaan-kerajaan ni semua dia ada banyak persamaan dari segi aspek geografi, bahasa, budaya. So nanti kita akan tengok lepas ni dengan lagi detail setiap aspek ni. Okey? Tengok. Okay, kalau kat sini awak boleh tengok. Ini dia ada siap nama-nama kerajaan dengan garis masa dia. Dalam phone ni dia jadi macam ni. Okey, konsep Alam Melayu. Okey, kat sini dia bagi tahu Alam Melayu ni adalah gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Okey. Alam Melayu kita ni pada dulu adalah gugusan tanah luas yang terbentang. Gugusan tanah luas yang terbentang, yang satu tanah rata yang terdiri daripada sebuah kawasan daratan yang luas yang kita gelar sebagai pentas Sunda. Awak boleh tengok kat sini. Awak dah belajar waktu awak tingkatan 1 tahun lepas pentas Sunda. Saya harap awak boleh cuba ingat balik. Okey. Manusia yang tinggal dekat kawasan ni, iaitu pentas Sunda ni, berkongsi banyak perkara yang sama. Contohnya bahasa, budaya, tamadun dan banyaklah benda aspek-aspek yang sama. Okay, kita tengok dari segi sudut. Yang pertama, geografi. Okay, dari sudut geografi ada banyak pendapat-pendapat daripada tokoh-tokoh tempatan dan luar negara. Yang first, kita tengok daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan. Dia cakap Alam Melayu ni meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu. Awak boleh tengok kat peta ni. Okey, kemudian siapa lagi? Abdul Hadi Haji Hassan. Dia cakap Alam Melayu ni meliputi Kepulauan Melayu sehingga selatan Thailand. Dan diikuti dengan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein dan Alfred Russel Wallace dan Profesor Dr. Ding Chu Ming. Okay, awak baca semua ni. Apa setiap tokoh-tokoh tempatan dan luar negara ni cakap tentang aspek geografi Alam Melayu. Dia bagi tahulah Alam Melayu ni dari mana ke mana. Awak boleh tengok dengan lebih detail dalam peta-peta yang ada ni. Okey, so saya ringkaskan supaya awak faham secara keseluruhannya. Okey, itu aspek yang pertama iaitu geografi. Geografi ni kita punya dari segi dalam peta dunia lah. Dalam peta kita punya kedudukan negara tu dekat mana, kedudukan Asia dekat mana. Itu geografi. Okey, aspek yang kedua ialah bahasa. Okey, bahasa Alam Melayu ni yang terdiri daripada banyak kerajaan-kerajaan tadi yang saya cakap awal-awal tadi. Alam Melayu ni kita kongsikan bahasa yang sama. Okey, macam saya cakap tadi, pentas Sunda tu adalah satu kawasan daratan yang luas yang kita berkongsi geografi, budaya dan banyak bahasa yang sama, kan? Okey. So, ini yang saya nak cakap dekat sini. Etnik tu ataupun kaum-kaum yang ada dekat Alam Melayu ni, kita kongsikan bahasa yang sama. Contohnya awak boleh tengok dekat sini. Kalau bahasa Melayu kita sebut 4. Bahasa Jawa disebut 4. Bahasa Melayu 4. So, suku patah perkataan tu semua dekat-dekat.
Nampak tak? So kita ni kongsikan bunyi bahasa yang sama. Walaupun Indonesia, Brunei, Filipina, semua tu negara-negara yang lain kan, tapi kita punya bahasa ni actually ada patah-patah perkataan dan bunyi bahasa yang sama yang kita kongsi. Sebab kita ni pada awalnya adalah satu tempat yang sama dari pentas Sunda. Dan kemudian bila berlaku pergerakan bumi semua menyebabkan kita terpisah lah antara Brunei, antara Filipina, Thailand, dan membentuk kepada geografi kita yang sekarang ni. Okay. Kita tengok bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Bahasa Melayu ni kalau nak tahu, terms dia kita panggil sebagai bahasa lingua franca. Bahasa utama bahasa yang kita gunakan pada waktu dulu dekat semua tempat. Dari segi aspek perdagangan ke apa ke, bahasa Melayu ni jadi bahasa yang utama. Bahasa Melayu, bahasa Jawi, okey? Okay. Aspek yang ketiga, budaya. Ini adalah aspek ketiga yang kerajaan-kerajaan ataupun masyarakat dekat alam Melayu ni kita kongsi benda yang sama. Okey, dari segi budaya yang berkembang maju, contohnya dari segi bidang kesenian. Contohnya pembuatan gangsa, seni mempertahankan diri, gotong royong, wayang kulit. So ini semua kita banyak kongsi budaya yang sama kat alam Melayu ni, penduduk alam Melayu. Okay. So alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas dan mempunyai persamaan bahasa dan budaya. Walaupun penduduk alam Melayu kita kini dibahagikan kepada beberapa buah negara, tapi hakikat dia, kita punya keserumpunan bahasa dan budaya tu masih kuat dalam kalangan penduduk kita. So kita ni semua serumpun. Okay, so dah habis untuk topik minggu lepas. Okay, saya harap awak semua faham dan kita akan continue untuk yang topik yang kedua pula, kewujudan kerajaan di alam Melayu. Okay, kita sambung nanti.